Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Kita harapkan semua berada keadaan sihat dan baik di rumah. Baiklah, pada hari ini kita akan sambung lagi pembelajaran kita dalam subjek matematik tahun 3. Minggu lepas kita dah tengok bagaimana untuk kita membanding nombor. Pada minggu ini kita akan tengok macam mana untuk kita susun nombor. Ini yang kita akan belajar pada hari ini. Apa yang ada dalam susun nombor? Dua perkara yang ada dalam susun nombor. Yang pertama ialah tertib menaik. Yang kedua, tertib. Yang kedua ialah tertib menurun. Pasti kamu dah pernah dengar betul apakah itu tertib menaik dan apakah itu tertib menurun. Baiklah, kita akan pergi satu persatu. Kita akan tengok dulu tertib menaik. Apakah itu tertib menaik? Bila kata tertib menaik saja, maksudnya benda yang daripada bawah nak naik ke atas. Macam kamu nak pergi sekolah nanti, minggu depan dah masuk sekolah, lagi 2 minggu. Maksudnya kamu dari tingkat bawah nak naik ke tingkat 1 atau tingkat 2 nak pergi ke kelas. Maksudnya dari tempat rendah nak pergi ke tempat tinggi. Sama juga dengan tertib menaik. Maksudnya dari tempat kecil ataupun dari nombor kecil, dari nombor kosong nak pergi ke nombor 10. Dari nombor kosong nak pergi ke nombor 10, dari tempat besar lah, tempat kecil nak pergi ke tempat besar, iaitu daripada nombor kosong nak pergi ke 10. Itu tertib menaik. Maksudnya kita naik pergi ke nombor yang lebih besar. Apa pula itu tertib menurun? Kita akan tengok yang kedua, tertib menurun. Bila kata tertib menurun, maksudnya berlawanan kepada tertib menaik tadi lah. Bila naik mesti ada turun. Bila kamu naik ke kelas sekolah nanti, mesti kamu nak turun, nak pergi ke kantin, nak balik rumah, mesti ada turun. Mesti ada tertib menurun. Bila tertib menurun, maksudnya dari tempat tinggi nak turun ke tempat rendah, dari besar pergi ke kecil. Itu tertib menurun. Maksudnya dari nombor besar, dari nombor besar, dari nombor 10 nak turun ke bawah. Dari nombor besar nak pergi ke kecil. Nak pergi ke nombor kosong. Itu tertib menurun. Maksudnya dia turun dari besar pergi ke kecil. Dia turun ke bawah. Dah faham apakah itu tertib menaik dan tertib menurun? Kita akan tengok contoh. Baiklah, sekarang kita nak tengok contoh. Kat depan Ustaz ada beberapa nombor. 1000, 50, 1060, 1070, 1080. Sekarang kita nak tahu bagaimana dia tertib menaik. Macam mana dia tertib menaik? Kita nak tahu dia, kita kena lukis. Ingat lukis rumah dia. Mesti ada rumah 1000, rumah ratus, rumah puluh dan rumah sar. Buat rumah dia. Macam mana kita nak tahu? Kita masukkan ke empat nombor ni. 1050, 1060, 1070, 1080. Macam mana kita nak susun dia daripada tertib kecil ke besar? Macam mana? Maksudnya kita akan tengok ikut ribu terlebih dahulu. Kita tengok rumah ribu semua satu. Sama tak? Sama kan? So kita tak tahu mana satu nombor kecil, nombor yang paling kecil dulu. Kita tak jumpa. Kita tengok rumah ratus. Rumah ratus semua kosong. Sama. Tak jumpa lagi. Kita tengok kat rumah puluh. Rumah puluh berbeza. Rumah puluh ada nombor 5, nombor 6, nombor 7 dan nombor 8. Mana yang nombor paling kecil?
Okey. Nombor paling kecil ialah nombor yang ni lah. Okey, nombor 1 ni. Ni nombor paling kecil. Okey, kita dah jumpa. Okey, kita susun 1. Okey, kita susun 1 0 5 0. Okey, kita dah jumpa dah. Okey, kita potong. Okey, ada tinggal 3 lagi nombor. Okey, antara 6, 7, 8, mana yang lebih kecil? Okey, nombor 6. Ni yang kedua. Kita susun balik 1 0 6 0. Okey, potong. Okey, yang tinggal lagi 2 nombor. Mana yang lebih kecil? Okey, pastinya nombor 7. Kita tulis balik 1 0 7 0. Okey, dan terakhir nombor 8. So kita masukkan je lah 1 0 8 0. Sekarang kita dah jumpa dah. Okey, kita dah jumpa tertib menaik. Okey, kita dah jumpa dah dia punya tertib menaik kat sini. Okey, dia naik dalam berapa? Okey, dia naik dalam berapa pola nombor yang dia naik? Okey, dia naik dalam 50 ke 60, 60 ke 70, 70 ke 80. Dia naik dalam berapa? Dia naik dalam 10. Okey, 10. Okey, sini tambah 10. Sini tambah 10. Maksudnya dari nombor kecil dia naik ke nombor besar dalam kadar 10 10. Okey, kita bagi contoh lain. Saya akan bagi contoh lain. Okey. Okey, contoh lain. Okey, 9,060. Okey, 8,060. 7,060. 6,060. Okey, ada 4 kumpulan nombor. Okey, macam mana kita nak susun dia mengikut tertib menaik? Okey, macam tadi jugalah, kita akan buat rumah. Okey, kita buat rumah. Kita masukkan saja mengikut rumah dia. Okey, 9,060. 8,060. 7,060 dan 6,060. Okey. Sekarang kita nak tengok daripada rumah ribu. Okey, rumah ribu. Okey, nombor dia dah tak sama. Kita tengok mana yang lebih kecil. 9, 8, 7, 6. Okey, mana yang lebih kecil? Ialah nombor 6. Okey, nombor 6. Maksudnya yang ni yang paling kecil. Okey, kita potong. Kita tulis 6, 0, 6, 0. Okey, tinggal lagi 3 nombor. Antara 9, 8, 7. Mana yang lebih kecil? Mestinya tu 7. Okey, kita potong. Okey, 7. Kita tulis balik 7, 0, 6, 0. Okey, antara 9 dengan 8, mana yang lebih kecil? 8. Okey, kita potong dan kita tulis 8, 0, 6, 0. Dan yang terakhir nak bandingkan dengan mana? Tak ada dah. Kita ambil je, tulis balik 9, 0, 6, 0. Okey, sekarang kita dah susun dah dia mengikut tertib menaik. Okey, 6060 pergi ke 7060. Okey, 7060 pergi ke 8060. 8060 pergi ke 9060. Dalam kadar berapa dia naik? Okey, 6000 pergi ke 7000. Maksudnya dalam kadar 1000. Okey, sama juga 7060 pergi ke 8000 dalam kadar
1000. Okey, 8060 pergi ke 9060 dalam kadar 1000. Okey, 1000. Okey, senang. Betul? Okey, sekarang kita nak tengok contoh tertib menurun. Okey, tertib menurun. Tertib menurun maksudnya dari nombor kecil, dari nombor besar pergi ke nombor kecil. Betul? Okey, kita tengok tertib menurun. Okey, contohnya Ustaz ada 3,300. Okey, 3,400, 3,200 dan 3,500. Okey. Ada 4 kumpulan nombor. Macam mana kita nak susun dia mengikut tertib menurun? Tertib menurun mesti dari besar atau tempat tinggi pergi ke bawah. Nombor besar pergi ke nombor kecil. Sama juga kita buat rumah. Okey, rumah 1000, rumah ratus, rumah puluh dan rumah sar. Okey, kita masukkan saja. Okey, 3,300, 3,400, 3,200 dan yang terakhir 3,500. Okey, senang. Kita dah masukkan dia mengikut rumah dia. Okay, sekarang kita nak tengok nombor mana yang lebih besar terlebih dahulu. Okey, tadi menaik kita tengok yang lebih kecil. Tapi bila menurun kita akan tengok lebih besar terlebih dahulu. Mana nombor yang lebih besar? Okey, sekarang kita tengok mengikut susunan. Kita tengok rumah 1000 terlebih dahulu. Okey, rumah 1000. Rumah 1000 nombor dia semua sama. Tak berubah. Okey, so kita tak jumpa jawapan lagi. Kita beralih ke rumah ratus. Okey, rumah ratus sama tak? Tak sama. Okey, rumah ratus yang kita nak tengok nombor yang paling besar terlebih dahulu. Okey, ada nombor 3, 4, 2, 5. Mana yang lebih besar? Okey, nombor 5. Okey, nombor 5 kita dah jumpa. Okey, kita potong. Okey, kita tulis balik. Okey, 3,500. Okey. Ada 3 lagi nombor. Mana yang lebih besar antara 3, 4 dengan 2? Okey, nombor 4. Betul. Okey, potong. Kita tulis kat sini 3,400. Okey. Antara 3 dengan 2, mana yang lebih besar? Betul, 3. Okey, kita bulatkan, kita potong. Kita tulis 3,200. Dan yang terakhir nak bandingkan dengan mana? Tak ada. Kita masukkan saja. Sorry. Ini 3,300. Okey, ini 3,000. Yang tinggal hanya 3,200. Okey. Selesai. Kita dah susun dia mengikut urutan tertib menurun. Okey, dia menurun daripada nombor berapa? Okey, tengok. 3,500 pergi ke 3,400, pergi ke 3,300, pergi ke 3,200. Dia menurun dalam kadar berapa? Okey, dia menurun dalam kadar 500 pergi ke 400, maksudnya dia menurun dalam kadar 100. Okey, bila menurun maksudnya tolak lah. Okey, bila menurun maksudnya tolak. Okey, ini pun sama, tolak 100. Ini pun sama, tolak 100. Okey, senang ke susah? Senang, betul. Okey, itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Ustaz harap kamu faham dan tahu bagaimana untuk menyusun nombor dalam kadar tertib menaik dan tertib menurun. Itu sahaja pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.